Ikut Terima kasih ingatkan. Lupa tu. Kadang-kadang terlupa. Alhamdulillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya Ustaz Muhammad Sofian lah. LCM Ustaz Muhammad Sofian. Jadi LCM ni orang tanya kan, LCM ni apa? LCM dia adalah satu orang kata nama status lah, status dalam BO International. Okey. Status dalam BO International. Kalau dalam Forever Living, dia punya status dia apa? Macam 5cc Club, okey, 5cc Club, 25cc apa kita kata Elite Ambassador. Kemudian kita ada nama-nama pangkat, supervisor, assistant supervisor, manager, assistant manager. Kemudian kita ada lagi CBM, Eagle Manager. Jadi insentif lah, insentif atau pangkat dalam Forever. Tapi kalau apa kita kata satu status dalam BO International. Jadi BO International dia raikan dia punya FBO ikut apa? Ikut income. Ikut income. Kalau kita tengok orang tu depan dia tulis LCM, maknanya tahun sebelum tu dia punya income dia atas 200,000. Okey, income dia atas 200,000. Ini sajalah cerita sikit ni. Boleh dengar ke suara saya? Kalau boleh dengar tolong respon nombor 1. Kalau boleh dengar, respon nombor 1. Sebab saya tak nampak ni. Terutama bila kita pakai slide ni, tu dah tak nampak dah. Nampak tak? Okey. Nampak. Okey, Alhamdulillah. Okey. So, kalau LCM, dia raih ikut income lah. Atas daripada 200,000 LCM. Kalau PCM maknanya dia atas 300,000 PCM. Lepas tu kita ada ataupun tahun lepas Datuk dah upgrade kot PCM dia jadi 500,000. Dia ada EPCM 500,000. EPCM 500,000. Sorry. PCM 300,000, EPCM 500,000, RECM dia ada 700,000 ke atas. Macam itulah dia punya ni. So diraikan. Sebab apa itu adalah pencapaian satu pencapaian. Jadi kita sebagai orang beriman pun kita kena gembira terhadap apa yang kebaikan yang Allah bagi pada saudara-saudara kita. Kita tak ada niat yang lain lah. Okey. So kita mula kelas NDO. Jadi NDO ni sebenarnya satu tajuk yang sangat-sangat penting tau. Dia dalam sistem dia nombor 1. Dia nombor 1 dalam sistem. Kalau kita kata dalam sistem kita ada plan benih. Okey, kalau kita balik kepada sistem BO International, kita akan mula plan benih. Okey, plan benih. Lepas tu ada plan hutan, lepas tu plan pokok tuah. Plan benih ni apa dia punya kriteria dia? Kriteria dia daripada permulaan satu orang AS. Okey, AS macam ramai di kalangan kita kan AS, Assistant Supervisor, atau nama glamour dia VIP. Nama glamour nama glamour VIP. Jangan sebut VIP tu depan FBO negara lain. Okey? Sebab mereka tak akan tahu istilah VIP tu. Yang VIP tu hanya istilah kat Malaysia saja. Okey? So jelas tak? VIP tu hanya istilah di Malaysia, bukannya di dunia. Nama dia satu dunia dia panggil Assistant Supervisor. Alright. Saya buka saya punya ni untuk handphone untuk tengok. Okey, slide. Okey, cantik nampak. Okey, so plan benih bermula daripada satu orang AS jadi VIP sampailah dia naik ke manager. Okey, itulah dia panggil plan benih. Okey. Jadi tentu ada dia punya pelajaran-pelajaran dia sebagai kita permulaan. Okey, permulaan mesti ada pelajaran dia dan kita kena belajar. Bukan setakat kita kata bila kita mula je, bahkan sebenarnya kita kena sentiasa peringatkan. Sebab ramai tim kita bila dia tak tahu NDO, kita rugi. Okey, saya tak payah cerita orang lain, saya cerita tentang diri saya sendiri. Saya pernah kehilangan fighter 5cc
fighter 5cc, lepas tu fighter yang memang dah VIP nak buat jadi supervisor pernah hilang. Gara-gara tidak ceritakan NDO pada mereka, belum sempat cerita NDO pada dia orang. Jadi dia orang dah kena cabaran, terus dia lari daripada saya. Okey? Jadi NDO ni penting dia sebagai defend awal. Sebab apa tahu? Setiap bidang yang kita masuk tentu ada pro dan kontra. Tentu ada orang suka, ada orang tak suka. Kalaulah kebetulan kita jumpa, asbablah kita jumpa orang yang suka, alhamdulillah. Tapi kalau kita jumpa orang yang tak suka, mungkin kita sebagai leader kita kuat, tapi tim kita yang mungkin dia ni orang yang negatif, mungkin orang ni orang yang susah sebelum ni. Jadi bila dia kebetulan jumpa dengan orang yang tak suka dengan bisnes tu, macam mana? Tu yang hilang terus. Saya pernah dapat satu VIP ni dia cargas gila. Jadi masa tu saya baru supervisor. Saya pun masa tu baru kira kata belajar buat 5cc beberapa bulan. Jadi tahun pertama kan saya buat 5cc, tahun pertama saya seorang-seorang. Okey, saya buat 5cc. Lepas tu pada bulan 8 tu saya dapat satu orang sebenarnya. Satu orang dia memang nak buat bisnes, Bila dia nak buat, dia semangat tu masya-Allah. Okey, saya kata contoh dia, saya kata okey, kita mula-mula kalau ikut 5 langkah kita kena senaraikan 100 nama. Tahu dia buat apa? Dia hantar pada saya 200 nama. Dia hantar pada saya 200. Saya kata entah besok pagi tengah malam dia hantar. Masya-Allah. Lepas tu saya kata okey, tiap-tiap hari kita jumpa orang. Kita akan jumpa orang. Jadi pagi-pagi dah call, kita pergi jumpa sama-sama. Orang tu orang Shah Alam. Tapi nak jadi cerita, saya tak, masa tu kita pun ialah kelas-kelas ni kita pun hanya jadi pendengar setia, belum dapat faham, belum dapat nak terap pada tim pun semua. Lepas tu yang berlaku, hamba Allah ni, dia punya semangat, dia share dengan manajemen dia semua. Dia share dengan dalam mesyuarat dia share apa semua. Jadi menimbulkan tak senang lah dengan dia punya ketua dia, bos dia apa semua. Lepas tu dalam mesyuarat tu juga bos dia bancur dia bebek lah. Jadi bila dia dah bancur, dia pun dah tak nak dengar cakap kita dah. Okey? Dia kata kau berdirilah di dunia nyata. Tak payah nak berangan-angan mat jenin. Contoh dia kan. Kau sekarang ni kerja apa? Kerja hartanah. Kan? Dia bidang hartanah. Sekarang ni kau dalam bahagian hartanah. Kau tak ada ni itu ini apa-apa mau dia. Sampai dia sendiri tak nak call saya. Dah tak nak call, saya call pun tak nak jawab apa semua. Tapi saya ada azam, satu hari saya akan beli hartanah dengan dia. Saya akan beli hartanah satu daripada dia sekurang-kurangnya. Saya punya azam. Tu dia. Okey. So itulah kelemahan saya ingat. Masa awal-awal tu, baru berapa hari tu, memang nampak dia boleh naik supervisor masa tu. Baru berapa hari dia dah set kita punya team nak jumpa orang-orang, kita dah set jadual. Tiba-tiba pak berhenti. Habis macam tu. Sama juga ada satu orang lagi, orang buat 5cc. Dia dah buat 3 bulan betul-betul, dah buat dah. Lepas tu satu ketika dia dapat satu poster yang tak elok, orang kata forever buruk lah, ni dia kata. Leader kau memang tak nak cerita benda ni semua. Dia pun terus putus dengan saya tanpa sempat dia belajar NDO. Masa tu kan kita belajar kelas macam ni tak ada. Kita belajar halus, nak belajar pergi ke HQKL, dengar apa semua kan. Masa tu lah. Jadi kami pun masing-masing belajar. So itulah pengalaman. So penting kita cerita NDO ni dalam masa 24 jam. Bagus dia satu orang tu dia dah VIP terus cerita NDO. Macam petang ni kan. Petang ni dalam 2 lebih saya ada satu orang VIP semalam. Hari ni saya terus cerita NDO dengan dia. Saya cerita produk, saya akan selit. Ada poin-poin yang penting. Walaupun kita tak cerita NDO ni keseluruhan, tapi ada poin-poin penting kita kena masuk dengan dia. Walaupun orang tu user. Walaupun orang tu macam tadi Zaini kata kan, ada yang nak jadi fighter, ada nak user. Okey, tak apa. Yang user pun kita kena cerita juga. Kita cerita, mana tahu satu masa bisnes. Okay? Alright. So NDO, New Distributor Orientation.
Okey. SCM Ustaz Sofian. Ni hari ni gambar tu sebab kita tak boleh pergi ke Sydney. So kita tangkap kat Malaysia ajalah. Kita tangkap kat Malaysia, alhamdulillah. Okey. So itu hikmah lah, adalah hikmah kebaikan Allah Taala nak bagi. So nampak tak slide saya? Kalau nampak, respon nombor 2. Kalau nampak, respon nombor 2. Alhamdulillah nampak. Okey. Konsep. Okey, kita kena faham berniaga dia ada konsep. Jadi konsep ni trust tau, trust satu perniagaan. Ada orang dia nak konsep berniaga dia, contoh dia memang hartawan. Dia memang hartawan. Jadi kalau dia berniaga dia nak konsep santai. Contoh. Ataupun dia nak konsep yang kita kata dia kaya seorang-seorang. Contohlah, kan? Jadi konsep ni trust tau. Trust dalam satu-satu perniagaan. So dalam Forever dia ada konsep dia. Okey, konsep ni kalau kita faham, kita tak akan ada kontradik pun dengan berniaga benda lain. Bahkan kita nampak sebenarnya konsep dalam Forever ni dia boleh kita kata menandingi konsep yang ada di luar. Dia sebenarnya sama. Contoh kan, macam pangkat-pangkat atau level-level tu sebenarnya berlaku di luar. Tapi sebab kita tak faham konsep, kita rasa ni MLM. Di luar tu bukan MLM. Sebenarnya di luar pun MLM. Cuma kita tak faham. Contoh daripada kilang, hantar kepada pemborong. Itu dah satu layer. Jadi pemborong hantar kepada pengedar. Contoh. Dia adalah pengedar ke atau tak kira lah apa nama. Stokis, sub stokis. Ataupun dia pakai nama agent, sub-agent, tak kira apa nama dia pakai. Jadi konsep dia sama saja, tapi dia panggil single layer. Okey, single layer dia nampak mudah, tapi sebenarnya di situ dia ada kerugian, dia ada gap-gap yang menghalang daripada dapat untung lebih. Tu tak ada. Itu yang berlaku pada single layer. Sebab tu kata saya tak suka MLM, dia suka beli kat peruncit, lepas tu dia suka beli kat pemborong, lepas tu dia jual. So maknanya dia tengah-tengah, dia agent. Okey. Padahal dalam MLM daripada kilang keluar kepada kita kata kilang keluar kepada manager, manager kepada assistant manager pada supervisor pada assistant supervisor, sama saja konsep dia. Dia ada persen-persen tu. Tapi bagus dia dalam MLM ni ialah kita terus berinteraksi dengan kilang. Siapa pun kita. Kita terus berinteraksi dengan kilang. Kita boleh walaupun kita sebagai pemborong besar, contoh, kita boleh berinteraksi dengan peniaga kecil. Dia tak perlu gap tengah-tengah. Macam contoh kilang tak nak terima melainkan pemborong. Pemborong tak nak terima melainkan pengedar. Pengedar tak nak terima melainkan agent. Agent tak nak terima melainkan customer. Contoh dia. Dia tak ada customer pergi kat kilang, tak ada. Tapi dalam Forever dia boleh. Dalam MLM dia boleh. Dia sebenarnya besar. Dia luas konsep dia. So kenapa anda menyertai MLM? Soalan dia. Okey, MLM ni pun disebabkan ada keadaan yang tertentu yang telah berlaku di serata dunia menyebabkan nama buruk. Padahal MLM tak ada apa-apa kan? MLM tu normal je. Biasa je. Dia adalah perniagaan kita kata yang tidak ada building, tak ada bangunan. Kedai yang tak ada bangunan. Contoh dia. Dan dia multi aras. Dia berbilang aras. Dan kamu boleh meningkat. Kamu boleh capai satu diskaun tertinggi walaupun siapa pun. Dia tak perlu kita jadi kilang untuk jadi dapat tertinggi. Kita boleh dapat siapa pun, di mana pun kita berada. Okey. Antaranya gaji tidak mencukupi, nak income tambahan, kawan-kawan ajak, ada ikut-ikut saja. Ini semua kita boleh tengok kriteria. Okey. Nak capai impian. Ni yang ketiga ni, nak capai impian. Jadi kalau antara sebenarnya semua yang niat ni semua boleh berjaya. Semua yang ada niat macam ni semua boleh berjaya.
Tapi kita jangan kita fokus pada satu niat saja. Setengah orang bila dia kata saya nak jadi kaya, aku nak kumpul orang nak jadi kaya je. Aku tak nak orang yang nak jadi sihat. Jangan macam tu. Okey, sebenarnya ni dia bagi tahu ni orang yang mana dia berbagai-bagai apa kita kata keadaan yang mana dia boleh datang kepada Forever. Okey. Dan kita ada satu keupayaan untuk tengok benda yang after effect, dia panggil. Effect dan after effect. Jangan tengok effect je. Effect dan after effect. Ada orang rugi, dia kata bila dia tolak pesakit. Saya tak nak cari orang sakit. Contoh okey. Bila dia tolak orang sakit, artinya dia telah tolak lebih separuh daripada penduduk Malaysia. Kan? Sebab apa? Separuh penduduk Malaysia ni bahkan lebih ada sakit. Okey? So maknanya dia macam ni, dia panggil after effect. Dia rugi kat situ. After effect. Contohnya saya sendiri. Okey, saya tak cerita orang lain, saya cerita saya. Saya datang dalam Forever, apa latar belakang saya? Saya datang Forever sebab saya sakit. Saya tak suka bisnes. Ustaz Din ajak buat bisnes, saya tak nak. Dulu mula-mula macam-macam kata-kata saya ada sebut kan. Saya tak nak. Tapi satu benda, saya kena Forever ni sebab saya sakit. Ustaz Haris apply saya, perkenalkan aloe vera RTC. Kata Ustaz Sufian, saya cadangkan aloe vera RTC sebab banyak sangat testimoni, dia kata. Banyak sangat testimoni orang makan aloe vera dengan RTC ni, alhamdulillah elok dia punya darah tinggi. Masa tu dia cerita. Jadi saya pun makan. Jadi bila saya makan aloe vera dengan RTC tu, apa yang berlaku pada saya? Terdetik sebab saya tak suka berniaga. Saya kata, okey, bila saya makan tu, saya dah dalam masa hampir 1 bulan, saya rasa badan saya, aku boleh mengajar tanpa rehat, mana kita mengajar tak sakit. Jadi terdetik dalam hati saya kata, kalaulah saya nak berniaga, saya akan ambil produk ni. Saya nak berniaga produk ni, saya cakap. Jadi saya datang macam tu. Sebab tu dia tidak dinafikan orang yang nak berniaga itu prioriti lah. Orang nak berniaga dia nombor 1. Dia duduk dekat ni, orang yang nak capai impian. Okey? Orang yang nak capai impian. Tapi sebenarnya leader ni boleh terbit daripada semua tau. Nak bantu pasangan, suka produk, suka plan, boleh melancong package umrah. Macam contoh kita punya JLT baru-baru ni. Siapa dekat sini yang tengok live JLT Honami Jepun? Tengok JLT Honami kan. Dia datang Forever sebab apa? Sebab dia tak suka MLM, dia tak suka berniaga. Tapi dia datang jadi JLT kat Forever sebab apa? Dekat ni, tengok yang bawah sekali. Sebelum bawah tu. Suka produk. Dia suka produk. Okey? Bila dia suka produk, sebab tu saja. Walaupun asal dia tak suka MLM, sebab dia tak memahami konsep MLM tu, menyebabkan dia boleh fight sampai di JLT. Sebab dia suka produk. Ada orang nak bantu pasangan. Tengok dekat sini GLT Juraidah. GLT Juraidah datang daripada mana? Kalau ajak dia buat bisnes, memang dia tengking je. Sebab tu Datuk Desmond kena je dengan GLT Juraidah dulu. Sebab apa? Dia adalah orang yang buat bisnes gila-gila. Dia buat insurans, dia buat macam-macam, dia buat IO sampai jadi kita kata sampai jadi top 1. Buat IO sampai jadi top 1. Buat insurans sampai jadi orang nombor 1. Last kali bankrupt. Kalau Datuk Desmond datang approach dia dengan bisnes, dia tolak, dia hempas je. Dia punya file depan Datuk Desmond tu, dia kata jangan menipu aku, dia kata. Dia cerita sendiri dalam dia punya tu. Tapi dia join Forever Living sebab RTC. Dan dia kata aku nak cari duit. Masa tu dia isytiharkan bankrupt, anak masih kecil. Dia kata aku nak cari duit Pampers. Tengok. Jadi gaji tidak mencukupi, income tambahan. Dia datang sampai jadi JLT. Nampak tak? So, kenapa ni adalah soalan untuk minda kita.
kita kena fikir effect dan after effect. After effect macam mana? Saya terus cerita terus ke atas terus korang hebat-hebat sini. After effect ni maksud dia ialah, contoh, kalau satu orang tu dia makan kerana sakit, adakah dia tidak ada network? Dia ada network. So boleh tak berlaku network dia fight? Boleh. Okay? Orang ni dia masuk Forever sebab nak cari gaji tambahan. Adakah dia akan ada network? Ya. Boleh datang tak JLT pada network dia? Boleh. Ada orang ni dia masuk Forever sebab apa? Nak bantu pasangan. Adakah dia ada network? Ya. Adakah boleh berlaku JLT daripada network dia? Ya. Dah. So maknanya semua niat-niat ni kita kena tengok. So macam mana kita nak bantu orang yang nak capai impian nombor 1? Orang yang nak capai impian nombor 1. Tu dia. Itu dia punya kita susunan lah, susunan. Bukan maknanya yang lain tu kita abaikan, tak. Okey, tapi nak bagi tahu niat-niat ni sebenarnya boleh datang kepada kita. Jangan kita hanya satu orang, dua orang, tak mau. Rugi, kita rugi. Nanti kita dapat satu orang, rupanya keluarga dia dapat kat orang lain. Rugi lah kita. Kan? Jangan macam tu. Okey. So, kita akan hadapi. Bila kita mula buat Forever, kita buat MLM, orang akan ada berbagai-bagai tanggapan. Nampak tak slide ni? Slide ni nampak tak? Kalau nampak, bagi respon nombor 3. Bagi respon nombor 3. Kalau nampak slide ni. Okey, slide ketiga kita. Okey. Ada. Lain? 2 orang respon ni. Kita ada 16 orang lain tak nampak lagi. Okey, alhamdulillah ada yang nampak. 3 nampak. Okey, so kita akan hadapi tanggapan. Tanggapan orang terhadap MLM. Jadi kenapa kita cerita benda ni? Tuan-puan yang ada sekarang mungkin tak perlu risau dah tanggapan orang. Tapi kita kena ingat, bukan kita seorang. Kita ada tim. Tim kita mungkin tak kuat. Kita kuat, mungkin tim kita tak kuat. So, kita kena tahu ilmu ni supaya kita boleh tenang-tenangkan tim kita. Okey? Tanggapan orang terhadap MLM bila ajak buat bisnes. Apa dia punya respon? Ada yang kata susah, tak pandai bercakap. Okey? Ada yang kata kena cari orang. Kan? Tak suka jumpa orang. Jadi ni kita kena solve problem ni. Jadi contoh dalam masalah susah tak pandai bercakap. Tapi tiap-tiap hari kita bercakap tak? Kita bercakap. Sebab tu konsep kita dalam Forever, kita share. Kita share apa yang kita mampu, share. Saya pernah dapat satu VIP, asbab dia satu perkataan je, aloe vera untuk usus. Aloe vera untuk usus. Orang tu istiqomah makan sampai sekarang. Aloe vera untuk usus. Saya jumpa dia, saya bagi kad, business card pada dia. Dia kata, Ustaz, ni apa? Saya kata, ni aloe vera untuk usus. Tu dia kata apa tau? Kata, Ustaz, saya ada masalah usus daripada saya belasan tahun lagi. Dia dah pension dah pakcik. Ustaz dah tahu mah. Dia terus kita boleh cerita dengan dia, tak closing VIP lagi. Kita cerita dengan dia, dia kata, okey Ustaz, saya test produk ni dulu. Dia pun minum. Lepas tu baru dia VIP. Okey? Alright, alhamdulillah. Jadi kita cerita apa yang kita mampu, belajar. Benda kena belajar, bercakap. Jadi bercakap, apa yang kita boleh, kita cakap dulu. Jangan kita tengok benda yang tak boleh. Kita cakap apa yang kita mampu. Okey? Tak pandai, tak apa. Janji mula. Kena cari orang. Jadi kalau tak cari orang, kita nak jumpa siapa? Berniaga mesti jumpa orang. Kalau kita kata kita buat produk, kita pun mesti nak jumpa orang. Okey? Kalau kita tak jumpa orang, so maknanya kita tak ada gaji lah. Gaji datang pada orang. Kita kata kan? Okey. Kena jual barang, tak suka menjual. Ini satu. Kalau dalam bisnes, dia terdiri daripada 2 unsur penting. Dia ada jual dan beli. Jual dan beli. Okey? Dia ada jual dan beli. Kalau kita tak jual, maknanya kita kena beli.
Orang kata kena jual barang. Okey, maknanya kalau dia tak suka jual barang, maknanya dia suka beli. Okey, tak suka jual, maknanya dia suka beli. Dia suka beli barang. So kita jadikan dia customer kita lah. Dia suka beli. Dia suka beli, kita jadikan dia customer kita. Kalau dia suka jual, kita jadikan dia fighter kita. Macam tu. Dia suka jual. Jadi sebab tu ada orang kata saya tak suka menjual. Kan? Maknanya abang kena beli. Beritahu dia. Kan? Maknanya abang suka beli. So kita ada macam-macam produk. So kita bentang A to Z produk kita. Okay? Malu. Malu. Ada orang yang kata tak boleh lah, malu lah. Jadi kita kena ingat. Kalau kita tak hadap malu ni untuk cari income kita akan hadap malu juga untuk pinjam duit orang. Jadi kita pilihlah kita nak malu tang mana. Malu dengan cara elok ke atau malu nak pinjam duit orang? Pilih. Okey. Ada yang kata low class. Ada yang kata low class lah jual barang, kata kan. Tapi yang boleh kita kata sebelum kita kata orang yang boleh membeli macam-macam barang nak beli, dia mesti dah menjual dulu. Kita katakan 3S kan. Sponsoring, sharing dan servicing. Kalau kau dah buat sponsoring, sharing dan servicing ni dengan baik, dah kita kata istiqamah, berjaya, nanti kau akan dapat 3 benda, 3S juga kan. Swimming, shopping, dengan apa satu lagi? Ada dia. Boleh dah. Lepas tu nak beli belah ke nak apa boleh. Okey. Low class dianggap. Bagi kita tak. Okey, berniaga bukanlah low class. Okey, kena simpan stok. Kena simpan stok. Betul, kena simpan stok. Tapi bukanlah bermakna stok yang mana kita tak boleh nak jual. Okey? Contoh ada orang dia jual produk yang memang tak boleh jual. Memang yang kita kata memang orang tak nak. Lepas tu disuruh beli banyak-banyak produk tu. Contohlah satu benda. Kalau kadang-kadang kalau kita fikir secara ni, semua benda kita boleh jual kan. Tapi ada syarikat-syarikat yang mana dia jual satu benda yang memang dia tak boleh jual. Dia suruh orang beli, dia suruh orang jual tapi benda tak boleh jual. Contoh. Kan? Kita katalah stiker boleh jual. Tapi stiker satu jenama yang orang tak kenal. Contoh dia, stiker satu jenama orang tak kenal. Jual stiker ni. Orang tak kenal. Kan? Kalau stiker kita kata stiker yang orang kenal boleh lagi. Kan? Ni stiker satu jenama yang orang tak kenal. Dia suruh jual. Beli satu rumah stiker. Lepas tu jual tak boleh nak jual. Contoh kan? Jadi stok penting. Stok penting. Cuma kita belajar ilmu macam mana kita nak kendalikan stok tadi. Boleh insya-Allah. Ada yang kata kena simpan stok. Kalau kau tak simpan stok, boleh juga. Tapi lambatlah. Bila tak ada stok, lambat. Macam baru-baru ni kan. Baru-baru ni, adalah tim saya. Kena. Kenalah saya tegurlah dia orang. Sebab apa? Dia terlepas beberapa pelanggan disebabkan tak ada stok. Rugi lah. Paling kurang, kalau kita nak ni, kita buat stok 5 cc. Paling kurang. Kan? Kita sebagai permulaan, buatlah stok 5 cc. Tak ada masalah. Lepas tu, kita belajar ilmu tentang produk untuk kita jual. Kita boleh jual macam-macam tau. Macam-macam skill tau. Kita boleh jual. Best produk ni kita boleh jual kan. Contoh, jangan kita fokus aloe vera je, rugi. Fokus macam-macam lagi. Banyak benda lagi kita boleh jual. Aloe vera dengan RTC. Set sesama. Set batuk. Set, contohlah. Set lutut. Macam baru ni saya dapat satu VIP. Ni, petang ni nak ni. Dia asbab dia set lutut je. Set lutut. Dia minta set lutut untuk mak dia. Alhamdulillah, kita closing VIP. Dengan dipermudahkan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, syukur. Maksud dia bila kita tahu tentang produk, kita tak takut. Kita tak takut produk yang ada pada kita. Kita risau pula produk habis. Okey? Kena buat loan. Kena buat loan ni tak perlulah. Tak perlu. Sebab apa? Sebab kita baru nak mula. Mulakan dengan apa yang kita ada. Okey, mula apa yang kita ada. Bina kita punya angsa emas. Kita punya pokok. Bina pokok kita. Jadikanlah bisnes kita ni macam kawan kita tau. Contoh macam ni. Contoh, saya selalu tegur saya punya downline. Saya cakap,
apa nasib bisnes kita. Tengok kalau kau pinjam duit dengan kawan kau 300. Kebaikan kau pinjam duit kat dia ialah dia boleh tuntut balik. Ustaz Sofian, duit saya 300 bila nak bayar? Duit saya 300 bila nak bayar? Okey? Ustaz Sofian, pinjam duit saya 300 bila nak bayar? Kan? Tapi kalau kita buat macam tu dengan bisnes kita, kita ambil duit dia 300, dia tak boleh nak bercakap. Dia tak boleh nak cakap, itu kan duit modal. Itu kan duit modal. Untuk saya besar, untuk saya maju. Bisnes kita tak boleh nak bercakap macam tu. Kita pun ambil modal. Kita nak beli ni, kita ambil modal daripada bisnes kita, beli benda lain. Kita ambil modal dari bisnes kita, beli benda lain. Habis kita punya bisnes kita. Habis kita punya angsa emas. Sebab tu, mulakan dengan apa yang ada pada kita, jaga modal tu. Kena survive. Modal tu macam manusia. Kena survive. Okay? Dia kena survive modal tu. Sebab tu kalau dalam kelas sifu-sifu kita, dia akan kata, okey, paling kurang kau siap RM3,000 jaga. Jangan belanja RM3,000 tu, buat dia untuk modal kita. 5 cc. Okey? Alright. Lepas tu ada kata MLM penipu dah banyak kali. Tu pun ada tanggapan orang cakap kan. Sebab mereka bertemu dengan keadaan yang tak baik lah, tak menyebelahi mereka. So kalau kita bertemu dengan orang macam ni, apa kita nak kata? Kalau kata MLM ni tipu je, dah banyak kali dah saya kena, bagi tahu dia belum cukup kena lagi. Meh kena dengan forever. Tengok. Jadi jutawan ke kena tipu? Cuba tengok. InsyaAllah. Dengan cara yang betul, jadi jutawan insyaAllah. Okey. So slide yang keempat, nampak tak? Kalau nampak respon nombor 4. Kalau nampak slide ni respon nombor 4. Alhamdulillah, nampak So ini adalah satu carta ringkas, kita panggil analisa bisnes. Okey, sebab bisnes ni dia melibatkan masa kita, dia melibatkan tenaga kita, dia melibatkan keuangan kita, betul tak? Masa paling mahal, benda paling mahal dabi kita, masa. Lepas tenaga kita mahal, sangat mahal. Dan kita punya harta pun mahal sebab dalam tu ada nilai. Kalau tidak, kita kalau tidak kan, kita tak kisah apa orang ambil kita punya harta kan. Masa dia ada nilai benda ni. Masa, tenaga dan harta. Disebabkan bila kita nak libatkan diri kita dengan satu perniagaan, dia main jangka masa panjang. Dan kita kata dia mampu bertahan, dia mampu kalis problem ataupun kata kalis COVID lah contoh dia. Dia mampu kalis COVID ataupun tak kira lah apa. Dia mesti kita nak cari macam tu. Sebab tu kita buat sedikit analisa. Okey. So apa yang ada dalam Forever Living? Tengok. Okey, pertama kita analisa tentang syarikat dia. Syarikat. Perkara pertama kita analisa syarikat. Syarikat macam mana? Okay. Forever Living produk ada pada tahun 1978. Mana 42 tahun, 43. Okey. 165 buah negara. Makna dia bukan ada dekat Malaysia aja. Dia bukannya baru-baru nak belajar buat marketing. Dia ada di 165 buah negara. Lepas tu dia ada lebih pada 10 juta pengedar. Kita bukan tikus makmal lah. Dan seterusnya, dia melahirkan lebih daripada 5,000 jutawan. Ini dia. Maksud dia, Forever ni dia punya testimoni, dia punya impian. Forever sendiri dia ada impian dia. Dr. Rex dia dah letak impian dia tu dalam Forever untuk melahirkan 1 juta jutawan tau. 1 juta jutawan. Maksud dia, Forever tu sendiri dia punya alat. Dia punya platform. Sebab tu dia buat macam-macam supaya Forever ni dia boleh melahirkan jutawan. Okay. So sebab tu testimoni Forever, ramai jutawan, ribuan jutawan lahir daripada Forever Living. So kalau kita nak cari bisnes yang macam mana, ini antara satu kriteria dia lah. Bisnes macam mana kita nak buat? Bisnes yang nak menjadikan founder saja kaya, ataupun kita nak bisnes yang boleh kita jadi kaya. Contoh dia. So kita tengok.
Itu kriteria. Lepas tu, dan prestasi jualan menaik. Jadi prestasi jualan menaik, jadi setiap tahun Forever dia akan announce dia punya keuntungan. Dia punya keuntungan dan dia akan bagi dia tak bagi tahu dia yang paling mudah dia sebut, dia akan sebut 3% daripada jualan dunia dia akan sebut. Sebab apa? Dia akan bagi pada CBM. Dia kata tahun ni kita akan bagi 26 juta USD pada 600 orang CBM. Dia begitu. Jadi dalam marketing plan Forever itu mewakili 3%. Itu mewakili 3% daripada satu dunia. Dia ada tabung dia. Okey. Alright. Tu sedikit latar belakang syarikat. Banyak lagi, itu sikit. Okey. So kita kena tahu, kita kata secara ringkas. Kita kata syarikat ni mampu bertahan lama tak? Okey, dia dah 40 tahun. Syarikat ni mampu pergi jauh tak? Okey, dia dah ada pada 170 negara. Ramai tak orang guna? Kalau pengedar je ada 10 juta, agak-agak pengguna berapa ramai? Contoh. Adakah testimoni dia? Semua ada kat situ. Daripada syarikat pun dah boleh nampak lah. Boleh ke buat bisnes ni? Syarikat ni dah melahirkan 5,000 jutawan lebih. Okey? Dalam bayangkan dalam Forever ni, kita ni ada berapa orang hari ni? Ada 15 orang. Kan? Dalam 15 orang ni pun dah ada jutawan dah. Dah ada jutawan dah. Dalam 15 orang ni. Dah ada jutawan dah. Iaitu apa? Kita punya CBM Ustaz Din. Dah jutawan, dia dah kutip dah. Lebih pada 1 juta di Forever. Selama 5 tahun. 5 tahun, maksud dia capai income 1 juta yang pertama. Sebab tu kalau kita buat istiqomah, benda tu capai 5 hingga 6 tahun, 1 juta yang pertama. Itu biasa. Lepas tu dia akan repeat. Sebab tu dia kata dalam bisnes yang kita kata jangka masa panjang, dia punya boom dia ialah selepas 6 tahun. Dia punya boom selepas 6 tahun. Ni saya suka cerita samping-samping, mudah-mudahan jadi ilmu juga untuk kita semua. Mudah-mudahan. Okey. Dia punya boom lepas 6 tahun. Maksud dia, tahun pertama buat, kedua, ketiga, keempat, kita sedang mendaki tau. Bila sampai tahun ke-6, ke-7 tu, kalau ikut si Fujeki lah, dia cerita, dia kata, tahun ke-6 dan ke-7, dia akan jadi menerak. Kebiasaan orang yang istiqomah buat, kebiasaan dengan testimoni yang ada, orang yang buat sampai tahun ke-7, dia buat istiqomah, tahun ke-7 dia akan kalahkan income tahun pertama sampai tahun ke-6. Dia biasa menjadi macam tu. Tahun ke-7 punya income, dia macam tu. Ini pengalaman orang yang dah buat puluh tahun lah. Okay. So, kalau kita nak kata syarikat berdaya tahan, carilah orang yang dah buat 5 tahun. Ada tak? Okey, kat sini dalam 15 orang ni pun dah ada lah. Okey, cari orang yang buat 10 tahun ke atas, ada tak? Ada, kita akan cari. Cari orang yang dah buat 15 tahun ke atas, ada tak? Masih ada. Cari orang yang buat 20 tahun ke atas, ada tak? Ada. Ada yang buat 25 tahun ke atas, ada. Okey. So, apa berlaku? Berdaya tahan. Okey. So, yang kedua kita tengok produk. Produk. Produk macam mana kita nak jual? Dalam Forever, bukan produk keras. Produk keras ni apa? Jual, lepas tu tak ada repeat. Satu kita panggil sale kan. Sale ni mana closing. Satu orang bila dia berniaga, dia dapat close. Close mana dapat sale lah. Ada setengah bisnes, dia close sale, khalas. Dia lepas tu tinggal servicing. Lepas close sale, dia pergi servicing. Tapi dalam Forever dia bukan macam tu. Dia ada repetition. Maksud dia close sale, lepas tu dia ada repeat sale, servicing, repeat servicing. Dia macam tu. Dia boleh pergi macam tu. Dia boleh pergi. Macam mana kita nak fokus? Kita nak fokus kepada repetition sale, kita nak fokus kepada servicing, kita boleh buat after sale dia tu lebih banyak. Sebab tu bahkan saya sebut tadi kan, network. Pelanggan kita ada network? Ada. Pesakit kita ada network tak? Ada. Semua tu boleh ada muncul JLT tak? Semua tu boleh. Jangan kita takut. Jangan kita pandang rendah lah benda tu. Okey, head to toe daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Masya Allah. Ada saja produk kita. Monopoli. Pengeluar terbesar aloe vera dunia. 92.5. 92.5 ada tulis 64
ke atas. Dia pengeluar terbesar. Dan kita juga pengeluar terbesar produk lebah. Okey, kita ada 4 produk. Bee honey, royal jelly, bee propolis dan bee pollen. 4 produk. Okey. Dan kita punya ladang tu bukannya kita kata ladang biasa-biasa, dia memang dia di Gurun Sonoran tu sebenarnya sebut ladang, tapi dia orang kata sebab Dr. Rex ni, okey, kita kena kenal founder kita. Dr. Rex ni dia bukan beli macam beli kedai tau. Saya nak syarikat ni beli bangunan dia. Saya nak syarikat ni beli kilang dia. Tak. Dr. Rex bukan macam tu. Dia sebelum dia buat Forever lagi, dia memang dah beli satu pulau, satu negeri, satu daerah, dia beli macam tu. Dia punya tu. Sebab tu kalau kita dapat melancong di Forever, kita akan melancong kat tempat-tempat ni. Macam safari dekat Afrika tu, satu kawasan tu dia punya. Macam satu daerah tu. Jadi dia beli tu bukannya dia beli benda cikai-cikai tau. Dia beli contoh macam kita punya madu. Madu ni dia bukan beli macam ni kilang madu saya beli, bukan. Dia beli tu Gurun Sonoran tu siap dengan kepakaran orang yang ada tu. Sebelum Forever dia ada satu jenama dipanggil madu Robson. Robson ni dia punya keluarga dah usahakan madu di Gurun Sonoran tu 200 tahun. Dan dia generasi dia yang keempat. Jadi Forever beli bukan beli lepas tu cari siapa nak kerja. Tak. Dia beli dengan kepakaran orang tu yang dah 200 tahun mengendalikan madu tadi tu. Kepakaran tu mereka beli. Okey, tu Forever punya. Okey, sama juga dengan produk kita Arctic Sea. Arctic Sea nak tangkap ikan tu, tangkap ikan yang ikan salmon, ada 4 ikan kan? Ikan bilis, ikan salmon, 4 ikan dalam produk kita tu. Kepakaran tu dibeli daripada satu keluarga yang telah menangkap ikan untuk dikeluarkan minyak ikan ni selama 75 tahun. Kepakaran tu dibeli oleh Dr. Rex. Okey, dia bukan beli tu, jom kita buat sama. Tak, dia beli kepakaran tu. Tu ada nilai dia. Okey, itu produk kita. So kita syukur pada Allah Taala. Allah Taala bagi kita yang terbaik, okey? Dan produk kita ada hak cipta. Hak cipta, orang tak boleh tiru. Macam contoh bee pollen. Untuk madu, produk kita, untuk madu saja dia ada lebih daripada 25 hak cipta. Macam contoh bee pollen. Bee pollen ni. Bee pollen. Kan? Dia bunga lebah kita kata kan. Dia bunga dikutip oleh lebah. Kan? Lepas tu lebah gunakan dia bunga tu untuk makanan lebah pekerja. Tu kita ambil bee pollen. Okey, bee pollen ni kalau orang ambil bee pollen tu saja, dia makan, dia tak akan dapat khasiat bee pollen tu. Sebab bee pollen ni diselaputi. Okey. Bee pollen ni dia ada kapsul dia tau. Dia ada pelindung. Pelindung bee pollen tu, dia kalau kita besarkan bee pollen tu kan, pollen tu, kalau kita besarkan dia pakai mikroskop, kita akan nampak dia macam bentuk ada gigi corona tu sebenarnya. Macam bentuk corona lah, tapi dia tak ada yang macam kepala paku tu, tak ada. Okey, dia akan nampak yang macam tajam tu. Jadi Forever dia ada hak cipta tau. Potong kita kata kelonsong pollen tu dan keluarkan yang dalam tu. Tu ada hak kita. Hak cipta kita Forever Living. Supaya dia boleh keluarkan bee pollen. Barulah bila kita makan produk tadi boleh diabsorb oleh badan kita. Sebab tu kalau kita tengok bee propolis kita, dia ada apa? Dia ada sekali dengan kacang kan. Dekat bee propolis tu dia akan lekatkan juga dengan kacang apa tak ingat. Jadi untuk apa? Untuk absorption, badan kita punya absorption. Okey, so produk sangat-sangat hebat, sangat-sangat berkualiti. Kita ada 30 hari money back guarantee. Jadi ini satu penerapan yang baiklah untuk FBO kita, supaya kita belajar care dengan customer kita dan berniaga dengan jujur.
Walaupun kita kata kalau kita ikut syariat, dah lepas akad habis selesai lah. Tapi ada hadis yang beritahu kalau ada pelanggan datang, kemudian dia nak pulangkan balik produk tadi, kita terima, kan ada ganjaran dia. Ada ganjaran dia, Nabi beritahu. Okay, so forever dia amalkan ni 30 hari 30 hari money back guarantee. Okay, plan pemasaran simple, duplicable, profitable dan fun. Mesti mudah, mesti boleh diduplikasi, mesti boleh untung dan mesti boleh seronok. Okay, slide seterusnya. Ui, saya bercerita ni Allah. Bercerita dia jadi ini. Okay, sikap kita dalam forever, bila kita jadi FBO, bila kita VIP, kita nak mula berniaga, kena sikap kita. Okay, sikap kita kena tukar. Pertama, lupakan pengalaman yang lepas, belajar dengan hati yang terbuka. Kita kena lupa. Sebab lupakan yang sebelum ni, sebab apa? Skill dia berbeza tau. Skill dia berbeza. Dia tak sama. Apa yang ada di forever dan di luar forever. Sebab setiap bisnes tu kan ada cara-cara dia. Ada dia punya skill dan marketing dia sendiri. Jadi dalam forever dia ada skill dia sendiri. So lupakan pengalaman yang lama dan belajarlah dengan hati yang terbuka. Okay? Sebab apa? Kita nak belajar kita nak dapat sesuatu yang mana kita boleh impak dia berterusan. Dan kalau kita dapat ilmu tadi, kita boleh leverage kan. Kita kena belajar leverage. Leverage semua benda. Jangan buat seorang-seorang. Buat seorang-seorang kan. Kita boleh leverage kan. Ilmu tadi, leverage kan. Kita sampaikan. Okay. Bila kita sampaikan, orang suka, orang bergerak, orang buat. Itu leverage tu. Okay. Buat sekurang-kurangnya 1 tahun dan jangan putus asa. Jangan buat sekejap. Sekejap je kan. Kalau kita belajar dalam kelas sifu kita kan, dia kata 1 tahun ni macam mana? 1 tahun ni makna yang buat tanpa cuti tu. Dia kata buat tanpa cuti tu. Buat tanpa cuti, bukannya seminggu sekali, 2 minggu sekali, bukan. Dia 1 tahun tanpa cuti. Macam saya mula-mula dulu, setahun saya buat tu, bukan setahun pun. Sebab kita hanya nak cari duit beli produk je masa tahun mula-mula tu. Jadi jual seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali, barulah nak iklan kat orang, barulah nak tu. Okay. So kalau kita buat betul-betul, buat 1 tahun tanpa cuti, contoh dia kan, buat letak masa kita, kalau kita letak 1 hari 5 jam setiap hari, 1 tahun kita buat. Okay. Kalau kalau ikut Dato' Desmond, kalau kita Dato' Desmond 8 jam setiap hari tanpa cuti mula-mula kan. Lepas tu baru kita boleh adjust. Adjust macam mana kita nak cuti, kita nak rehat sekejap apa semua, tak ada masalah benda tu. Tapi jangan jangan pada permulaan elok kita push betul-betul. Ini dinasihatkanlah oleh upline saya ingat lagi. Walaupun masa tu sebab saya memang tak nak buat bisnes asal dia. Saya dengar lah, tapi dia memang sebut, Ustaz jangan buat macam tu. Dia kata, Ustaz kena buat terus. Awal-awal dapat tu buat. Macam tu. Dia kata. Kita buat masa tahun kedua. Tahun kedua, kita nak makan produk, kita makan produk. Tahun kedua, baru saya nak buat betul-betul. Sebab duit tak ada. Lepas tu tak cukup duit ni. Buat tu buat betul-betul. Okey, harus ada keyakinan. Ya, betul. Kita mesti ada keyakinan. Okey, kita yakin sebagai seorang Muslim, kita yakin Allah memberi rezeki. Kita mesti yakin macam tu. So maknanya, kenapa bila kita makan gaji, kita rasa okey, kita berniaga, kita tak rasa okey? Rugi lah. Sebenarnya keyakinan kita, Allah yang bagi rezeki. So maknanya bila kita buat forever, kita juga yakin bahawa kita akan capai. Kita punya rezeki, impian kita akan capai. Kita bandingkan platform makan gaji dengan platform berniaga. Okey, kena ada yakin bahawa kita boleh berjaya. Macam mana kita makan gaji kita dulu kita berjaya, kita berniaga kita sepatutnya yakin lebih berjaya macam tu. Okey, itu sikap kita. Jangan kita pandang rendah makan gaji, kita ada jaminan kan. Berniaga tak ada jaminan. Rugilah kita ada macam tu. Kita nak cuba-cuba try test, rugi lah. Kita kena yakin kita boleh berjaya. Okey. Ini sebenarnya pengalaman juga ni, pengalaman.
Sebab masa saya mula-mula nak push saya punya business, saya bermula yang betul-betul punya saya buat forever ialah pada 1 hari bulan 11 2018. Itu yang betul-betul punya. Sebab masa itulah saya kata saya sebelum tu saya kata duit aku tak cukup apa semua, anak dah makin ramai, 5 orang sekolah semua tak cukup lah, terpaksa pinjam-pinjam, jadi saya tak suka lah. Kan? Jadi saya kata saya kena buat sesuatu. So 1 hari bulan 11 2018 masa tu saya all out, saya beranikan diri, saya minta cuti tanpa gaji. Saya cakap dekat mudir madrasah, saya nak minta cuti tanpa gaji, saya nak buat apa-apa. Lantaklah, bulan ni ada gaji ke tak ada gaji ke, lantaklah. Tak nampak pun masa tu. Jadi alhamdulillah walaupun bulan 11 tu tak ada gaji, tapi kita ada income. Okay? Kita ada income. Kita dah mula. Jadi hasil dia, kesan dia, bulan 3 2019 saya manager. Bulan 11 1 bulan tu saya start buat betul-betul punya. Bulan 5 tu bulan 5 pula, bulan yang kelima lah, bulan 3 2019 saya manager. Masa Ustaz Zam masuk, saya assistant manager. Masa tu baru balik Ustaz Zamzam kan, Ustaz Zamzam. Masa tu saya macam mana Ustaz Zamzam ni, sebab saya nak cerita ni sebab Ustaz Zamzam ni semua upline korang. Semua upline korang. Jadi masa tu bulan 2 2019. Bulan keempat lah kita buat all out. Masa tu nak tinggal 3 hari lagi. 3 hari lagi nak habis bulan 2 kan, bulan 2 28 hari. Tinggal 3 hari. Lepas tu masa tu dah event event dekat HQ 1 hari habis. Lepas balik petang dan pukul 5 petang Ustaz Zam telefon pada Tawau. Sebab saya dah jumpa Ustaz Zam ni 1 tahun sebelum tu. Masa 16 hari bulan 3, 16 hari bulan 3 2018. Betul. 16 hari bulan 3 2018 ada gambar dia. Kita jumpa Ustaz Zam. Lepas tu Zam-Zam tak nak lah. Zam-Zam tak nak, bukan dia kata tak nak, dia kata aku tak nak buat lah bisnes ni. Tapi dia ambil masa untuk fikir kan. Okey. So bulan 2 2018 saya balik daripada Success Day di KL masa tu, balik sampai rumah dia call. Dia nak join. Jadi bila dia join, masa tu saya assistant manager. Saya pun masa tu tinggal berapa sisi lagi nak assistant manager. Dia join je VIP. Terus assistant manager. Jadi bulan depan tu saya manager. Okay. So maknanya kita yakin bila kita buat kita boleh berjaya. Janji kita terus istiqamah, kita tuntut ilmu. Okay. Allah yang akan bagi rezeki pada kita. Bukan kerja pun, kerja ni kan asbab saja. Syarikat produk dan pelan pemasaran. Harus ada keyakinan pada syarikat produk dan pelan pemasaran. Okay. Dan lihat pada sejarah. Lihat pada sejarah maksud dia macam mana Forever ni terbentuk. Forever ni dengan marketing plan dia, apa semua dia terbentuk sebab apa? Dia dibentuk sebab nak melahirkan jutawan. Cerita dia Dr. Rex ketika dia belajar dulu, dia belajar berjaya bersama dengan kawan-kawan dia. Tapi selepas masuk dalam dunia perniagaan, dia jadi satu orang bilioner, Dr. Rex. Tapi kawan dia yang belajar sama-sama dengan dia, bankrupt. Jadi dia kata apa masalah? Di situlah dia fikir, dia tengok semua marketing plan yang ada, kau buat bisnes apa, marketing plan kau macam mana, sampai jadi bankrupt semua. Jadi di situlah dia fikir, dia bentuk satu marketing plan. Dia kata kau buat marketing plan ni, kau jutawan. Jadi kawan-kawan dia yang mana bankrupt semua, jadi jutawan. Tu dia rahsia dalam Forever Living. Buat sampai jadi jutawan okey. Semua yang ada dalam ni saya doakan semua jadi jutawan ni. 17 orang yang ada dalam ni. Insya-Allah, amin. Dengan berkat bulan Muharram ni insya-Allah. Semua jadi jutawan. Okey? So kena percaya dan belajar. Terus istiqamah. Okey, keyakinan. Tadi cerita keyakinan. Yakin pada diri sendiri. Yakin pada diri sendiri ni bukanlah maksud kita tak yakin pada Allah Ta'ala. Bukan. Maksud dia ialah kita sedar bahawa siapa makhluk yang paling canggih dalam dunia yang Allah cipta. Kan? Kalau kita tengok robot tu kita kagum. Kalau kita tengok
Benda-benda ni semua dicipta untuk servis kepada siapa? Kepada manusia. Manusia adalah ciptaan Allah yang terbaik. Manusia adalah ciptaan Allah yang termahal. Kalau kita potong kita punya buah pinggang kan, nak jual, orang akan beli mungkin ratus ribu beli. Kita sendiri dah bilioner, tiba-tiba kita tak percaya dengan diri kita. Saya tak boleh buat lah. Tiba-tiba saya tak boleh buat lah. Macam mana? Engkau adalah mesin yang bernilai berjuta-juta ringgit Engkau sendiri adalah mesin yang bernilai berjuta-juta ringgit. Subhanallah. Ini saya ni kata-kata ni disebut oleh Sifu Jackie. Tuhan ciptakan kau jutawan. Kau sendiri tak percaya diri kau. Macam mana kita tak percaya pada diri kita? Sebenarnya diri kita sendiri memanglah jutawan. Okey? Okey, percaya kepada upline. Yakin kepada upline kita. Sebab orang yang paling nak kita berjaya ialah upline kita. Dan percaya kepada downline kita. Okey? Yakin kepada downline kita. Maksud dia downline kita, kalaulah mereka ni tengok kita kan, mereka nak berjaya, so maknanya mereka sign up dengan kita. Kan? So kita kena percaya dengan dia. Kalau tak, dia tak sign up dengan kita. Kan? Itu dia kata, kau kena percaya dengan downline. Sebab apa? Sebab dulu kita yang sign up dia. Betul tak? So percaya dengan dia. Kita juga percaya dengan sideline. Maksud dia apa? Sama-sama kita boleh membantu satu sama lain. Kita kena guna kuasa sideline. Tapi dengan cara dia lah. Okey, guna kuasa sideline. Mana kita bersatu padu menampung kekurangan satu sama lain. Contoh kan, kadang-kadang kita tak ada testimoni ni. Testimoni clean night contoh dia. Tapi sideline kita ada. Kita boleh guna. Okey, dengan kebenaran dia apa semua kita boleh guna. Testimoni tak masalah. Okey. Dan jangan mendedahkan diri anda terlalu awal, bersedia untuk menghadapi penolakan dari orang lain dan rasa kecewa. Okey? Jangan kita kadang-kadang kita baru belajar, kita terus nak pergi jumpa orang-orang yang dah leader lah. Tu kan berlaku. Kita nak cepat berjaya, kita terus nak closing leader. Jadi bila kita nak closing leader, banyak benda sebenarnya dia tengok. Tiba-tiba dia tanya kita, berapa dah income dapat? Kita pun tak boleh jawab. Kan? Jadi bila kita tak boleh jawab, macam mana leader tu nak ikut kita? Dan mungkin itu akan menjadikan kita terbantut. Nampak? Sebab tu dia kata jangan mendedahkan diri terlalu awal. Okey? Maksud dia kita closing dulu yang mudah-mudah kita kan. Tapi kalau terjumpa nanti ada cara dia. Okey, tengok dalam FBO orientasi ni, orang yang mungkin memberi kekecewaan pada kita, 3 orang. Pertama, orang yang sayang dengan kita ataupun kita sayang pada dia. Dia mungkin memberi kekecewaan pada kita. Sebab apa? Sebab mereka adalah orang yang nak kebaikan kita. Mereka takut. Okey? Mereka takut kita kena tipu. Okey? Mereka takut kita kena tipu. Okey. Jadi mereka takut kita ni kena tipu. Jadi mereka pun kata tak payah buatlah MLM. Janganlah. Kau tak biasalah. Kau takut kau tak tahan lah. Jadi orang yang menyayangi kita. Jadi elakkan berkongsi dengan mereka dulu. Okey? Macam keluarga saya. Sekarang ni kan ada keluarga saya dah mula fight semua. Sebelum ni dia orang tak buat tak tahu buat tak tahu dan tak ada pergi support kan. Tapi alhamdulillah bila dia orang dah mula cuba produk, dia orang dah nampak, alhamdulillah dia ikut. So mana sebab kadang-kadang mereka ni lah kata-kata mereka tu boleh menjatuhkan kita. Okey, sebenarnya bukan mereka jatuh kita jatuh sendiri. Sebab kita yang tak kuat kan. Okey, orang yang pernah gagal. Elakkan berjumpa dengan orang yang pernah gagal. Elakkan berjumpa dengan pengedar daripada syarikat MLM yang lain. Ni pada permulaan lah. Dia ada 2 cara untuk closing orang ni. Okey. Sebelum kita ada apa-apa pencapaian, tak payah dulu closing mereka. Tak payah jumpa mereka dulu. Okey. Dia ada 2 cara. Okey. Cara yang pertama, kita gunakan sistem ABC. Nanti saya cerita. Cara yang kedua, kita tunjuk result. Okey. Tapi, katalah
Kalau kita terjumpa mereka, contoh macam tuan puan yang ada kat sini, tengah closing satu orang, tiba-tiba rupanya orang ni adalah leader syarikat lain. Tiba-tiba dia tanya soalan. Kita ni orang baru masuk sebulan, 2 bulan. Tanya, berapa dah income kau? Berapa lama dah kau buat ni? Whatever ni. Baru sebulan 2. Berapa dah income? Kita pun tak tahu jawab. So, ada cara untuk jawab. Ni panggil emergency kit. Emergency kit. Jadi, cara dia ialah kita leveragekan upline kita. Masa tu kita leveragekan upline kita. Macam mana? Bila dia tanya kita, berapa income kau? Bagi tahu dia, okey, bulan pertama saya buat, saya baru dapat RM200. Okey. Tapi saya tengok upline saya. Dia buat forever sudah 3 tahun. Income dia sudah lebih 20,000. Okey. Saya tengok upline lagi pada saya, upline kepada saya. Dia buat dalam masa 5 tahun, dia telah cecah income 1 juta yang pertama. Income, bukan sale. Okey. So, mana itu cara kita cerita kepada kita punya prospek yang baru. Kita punya prospek yang leader, sorry. Kita orang baru, kita cerita dengan prospek yang leader. Itu caralah emergency kit lah. Tapi cara yang terbaik ialah kita gunakan konsep ABC, kita gunakan result tadi. Okey. Seterusnya. Cara untuk berjaya di FLP. Pertama, kita kena buat 3S. Sponsoring, selling dan servicing. Sponsoring 80%. Kena, terutama bagi orang yang baru, kita kena banyak menaja. Okey, banyak taja. Ni dia panggil plan benih. Okey, kita kena dan kemudian 20% kita menjual. 20% menjual. Okey, menjual ni kita untung runcit. Okey, 80% kita taja orang baru. Sebab apa? Sebab bila kita taja mereka ada peluang untuk berkembang. Kalau kita jual, kita just bagi dia peluang untuk rasa produk. Dan yang ketiga, kita servicing. Servicing memberi khidmat 100%. Maksud dia, service after sale tu. Macam contoh, bila ada orang, kita dah jual dia produk, kita kena cerita pada dia produk supaya dia tahu kelebihan produk tadi. Okey? Jadi hasilnya 80% customer, 20% leader. Itu yang berlaku melalui pengalaman. 80% customer, 20% leader. Okey, cara untuk berjaya di FLP nombor 2, guna sistem ABC. Ni kata ABC. Okey, A advisor, upline kita. A advisor, upline kita. Kita boleh guna pamphlet ke, CD ke, HQ ke, kelas ke. Contoh kan, kalau upline kita buat kelas. Bilik ni dia panas sikit. Okey, bila upline kita buat kelas kan, kita kena guna konsep tu. Konsep leverage atau apa kita kata ABC system. Kita bawa kita punya downline, prospek untuk join kelas upline kita. So, A ni adalah upline kita. Okay, B, bridge, jambatan, diri kita. Dan C adalah prospek kita. A, B, C. A, upline, B, diri kita, C, prospek. Okay, so apa kita kena buat? Tengok. Dekat gambar kecil bawah ni, jongkat-jongkit ni. Kan? A, B, C. So B, kerja dia kena tee up. Dia kena upkan upline dia. Dia kena sebut upline dia. Supaya apa? Upline tadi boleh mempengaruhi C. C dia tak tahu apa-apa. Okey? Tapi B akan akan up dia punya A akan up dia punya upline depan C. Dia bagi tahu macam mana. Contoh, kita kena ambil sekecil-kecil kejayaan, kita kena up. Contoh katalah C. C ni nama Ahmad. Okey? A, Abu. Upline kita nama Abu, prospek kita nama Ahmad. Kita bagi tahu, Ahmad, saya nak kebetulan saya punya upline saya Abu, dia ada free hari ni. Jadi saya rasa sangat bertuah,
untuk jemput dia bagi penerangan dekat kita. Kan? Mungkin saya boleh cakap dengan kau. Mana saya boleh cakap dengan kau, Ahmad. Tapi kalau kita dengar upline kita pun cakap, dengar orang yang lebih lama pada saya pun cakap, dia pun cakap lagi power lah. Dia dah buat 5cc 3 tahun. Tengok 5cc punya income dia up. 5cc punya apa kita kata dia panggil stage kan. Maknanya dia punya status 5cc. Dia dah buat 5cc, dia dah berjaya buat 25cc, dia dah berjaya melahirkan seorang manager. Jadi sebut tu up kan upline kita. Dia dah berjaya buat sale, tak kira lah. Dia dah berjaya rekrut 50 orang customer. Contoh up kita punya upline. Barulah C tadi akan dengar. Oh, macam mana nak dengar daripada orang yang dah berjaya rekrut 50 orang ni. Contohlah dengar. So dia dengar. Okay? C dengar. Tapi jangan silap tee up. Kita tee up pula customer depan kita punya upline. Salah lah. Kita cakap upline, saya nak bawa upline jumpa satu datuk ni datuk ni dia cerita datuk tu pula depannya upline tu. Rugi lah. Kan? Rugi apa? Rugi kuasa nama dia. Rugi kuasa. Maknanya kita telah buat satu tindakan yang menyebabkan downline kita tu tidak prospek kita tidak hormat kepada upline. Yang menyebabkan prospek kita tak akan closing. Jadi chance closing tu akan jadi kecil. Lepas tu bila kita tengok upline kita tak boleh close orang tu, kita pun kata upline kita tak power. Sebenarnya bukan cerita upline, tapi kita sendiri yang sebagai jambatan tu dah patah. Kita dah patahkan. Kita dah patahkan jambatan tu. Sepatutnya kita kena cerita kepada downline kita tadi tu, upline saya ni dia dah berjaya jadi manager, upline saya dia cerita benda macam tu. Dia sekarang dah senior manager. Contoh dia cerita tentang upline dia di hadapan prospek dia supaya prospek tadi terbuka hati untuk join tim dia. Tu cara dia. Okey, bukannya dia tee up prospek depan upline. Okey. Itu NDO, tu cara. Lepas tu kadang-kadang kita kenapa tak dapat closing sebenarnya rugi lah. Cara tu kita tersilap. Bila kita tee up dulu, kadang-kadang kita tak payah sebut kita buat bisnes sebab mungkin kawan kita tu dengan kita ada gap. Ahmad tu dengan kita ada gap. Okay, gap dia apa? Kawan rapat. Tu gap tu. Aku dah kenal kau lama. Contoh dia kan. Tapi kita Ahmad, ini Abu ni dia memang daripada orang susah sampai dia jadi berjaya. Daripada orang susah sampai income dia satu bulan 30,000. Contoh dia. Kan? Dia cerita benda tu. So itu akan membuka hati kita punya prospek. Okay. Seterusnya, 5 cara berjaya di FLP. Senaraikan 100 nama prospek yang nak ditaja. Jangan pilih-pilih. Saudara, rakan, jiran, apa semua tulis. Jangan tilik nasib. Share kepada semua orang. Gunakan rules 80-20. Okay, bukan semua orang yang nak join forever. Bukan semua orang nak join forever. Bukan semestinya semua yang semua yang kita jumpa kita mesti closing. Tak. Okay, kita gunakan konsep 80-20, mana 4 no kemudian yes. Jangan berputus asa. Okay, kita jumpa orang pertama no, kita jumpa orang kedua no, kita jumpa orang ketiga no, kita jumpa orang keempat no. Jangan putus asa. InsyaAllah akan ada yes lepas tu. Dan kalau kita jumpa no juga, NEXT. Okay? NEXT. Kita jumpa NEXT. Dan kita jumpa orang tu no juga, kita NEXT. Next kan dia. Dah masuk Zuhur ni. Kita laju lah laju. Okay, 5 cara berjaya di FLP. Hafal marketing plan. Marketing plan 7 hingga 14 hari. Kena hafal. Sebab apa? Siapa hafal cepat, dia buat duit cepat. Macam tu. Okay? Lambat hafal, lambat buat duit. Mana tahu kebetulan orang tanya, kau buat forever dapat apa? Kalau kita tahu marketing plan, GP, kita boleh tunggu cerita. Lepas tu, ketiga, mesti pakai produk.
kena guna. Sebab bila kita guna produk, so kita tahu tentang produk, kita ada feel produk tadi. Itu yang ikhlas, itu yang terbaik sebenarnya. Cuba semua produk. Jadi testimoni produk. Okey. Jangan jual benda kita tak cuba. Okey, jangan jual benda kita tak cuba. Sebab apa? Kadang-kadang kita tak boleh servis dengan baik. Nanti orang tu kan, contoh kita tak pernah guna ubat gigi, kita jual ubat gigi, tiba-tiba kita punya prospek tanya, kenapa ubat gigi kau hijau hijau ke? Aku ingat putih kita pun tak pernah guna. Rugi lah kita. Rupanya memang hijau. Kan? Mungkin tak elok dia kata. Tak elok. Bukan nombor 2 hijau, bukan nombor 3 hijau. Rupanya memang hijau. Okey. So, seterusnya, cepat-cepat beli senjata forever. Buku GEP, demo set, produk, business testimoni, natural remedies, 20 penyakit tu, 220 penyakit tu. Forever to you, guna forever to you. FB page, Instagram, Discover Forever, tu semua ada apps dia tu. Download. Okay, Discover Forever tu ada, download je, free kat Google. Okay, Forever to you pun free, Google Apps. Belajar online register. Macam mana nak register kita punya downline, guna apps. Beli produk, guna apps. Belajar, kira CC, check CC, semua belajar. Structure bonus. Structure bonus ni korang dah dengar ni. Korang dah dengar dalam GEP. Okay, ni structure bonus ni makna daripada, ni sebenarnya ahli biasa 5% lah, sampai manager 48%. Ini 25 cc base. Base 25 cc. Satu orang buat satu cc, lepas tu dia rekrut untuk latih diri dia cari 12 VIP. Nantilah, tunggu kejap lagi bawah tak ni. Okay. Macam Simu tadi kan, Simu Michelle tadi, dia rekrut 25 VIP. Masya Allah. Yang kelima, tentukan impian. Tentukan matlamat. Okay, so kita set satu masa dengan upline kita untuk kita belajar matlamat dalam forever. Status yang kita nak capai. Insentif yang kita nak capai. Macam mana goal setting, macam mana goal management. Kena belajar tu. Okay, goal setting dan goal management. Lindungi harga pasaran produk. Kita jual value, bukan jual harga. Jual value. Jual value. Kalau kita jual value, produk kita ni orang akan sanggup beli walaupun lebih mahal daripada biasa. Tahu tak, sebelum kita ada online ni, orang yang masuk dekat Felda tu, tahu dia jual satu aloe vera tu berapa? Satu botol aloe vera tu dijual 100 setengah tau. Orang beli semua. Orang suka runcit masa tu. Okay? Tapi kita rasa susah nak jual. Malaysia paling murah kali harga forever. Mana ada negara lain macam Malaysia punya murah. Kemboja apa 120 kalau tukar pada RM. Thailand 160. Malaysia aja satu botol 99. Cara untuk berjaya, hadiri mesyuarat 5 kali. OPP ni mana marketing plan lah. Hadiri maknanya kita kata dengar marketing plan. Sekarang ni kita pakai online, dengar marketing plan 5 kali. Seminggu. Okey. Lepas tu ni adab-adab lah, jangan tinggalkan separuh jalan, jangan cakap-cakap, wujudkan suasana yang meriah, amalkan tabiat mencatat nota, jangan bawa budak-budak macam Usop tadi tu. Macam Usop tadi. Macam mana nak ni? Yang ke-8, gunakan peralatan pemasaran yang telah disediakan oleh syarikat. Ada video, ada CD, VCD, ada pamphlet, ada apa? Kita kata ada poster, semua guna semua. Gunakan Touch of Forever segera. Okey, dulu kita ada Touch of Forever tau. Touch of Forever ni dia satu produk yang ada 24, satu kotak ada 24 produk. Makna kata, gunakan sebanyak mungkin produk forever. Kita tak tahu mana produk yang kita rasa ngam dengan dia, serasi dengan dia, kita tak tahu. Orang berbeza-beza. Okey? So setakat tu. Saya rasa setakat tu, insya-Allah kita pun dah zuhur. So apa-apa yang tak faham nanti boleh tanya So jelas tak apa yang saya terangkan ni? Boleh respon tak sebelum kita akhiri? Jelas tak? Nak masuk zuhur. Pergi solat.
Alhamdulillah. Okey. So apa yang kita sampaikan ni mudah-mudahan bermanfaat bagi tim Zaimi, tim Usama dan kita semua. Natural remedies tu maksud dia ialah kita kata bahan-bahan semula jadi. Natural remedies tu bahan-bahan semula jadi ni. Nampak tak saya punya ni? Allah, sekejap. saya ni dulu lah, saya tutup dulu share. Lepas tu saya tak nampak, sekejap. Saya virtual background. Okey. Ni buku dia. Natural Remedies. Okey. Ni sebenarnya buku ni dibuat untuk Forever Living Indonesia tau. Maknanya orang Indonesia ni dia ada inisiatif untuk bantu FBO dia. Dia kumpulkan ni. Natural Remedies maknanya penggunaan bahan-bahan semula jadi. Kan maksud dia sebab produk kita produk semula jadi. Jadi penggunaan produk semula jadi dalam menangani inilah masalah-masalah sakit. Dia ada buku ni. Ini macam kamus lah, kamus mudah. Kamus sakit. Kamus sakit mudah. Baguslah. Kalau siapa ada ni memang bagus. Okey, boleh tengok, boleh baca. Walaupun ni bukan semua penyakit ada, tapi at least banyak benda yang besar tu, bilangan besar tu kita dapat manfaat ni. Okey. So setakat tu pada tengah hari ni, mudah-mudahan bermanfaat. Kita insya-Allah bertemu pada masa akan datang insya-Allah. Apa-apa tak faham tanya upline jangan risau, jangan takut. Upline dia jawab lambat sikit sebab dia sibuk. Tak apa, yang penting kita semua niat untuk ambil manfaat insya-Allah. Boleh okey. Zaimi ada nak cerita apa-apa? Ada nak sebut apa lagi? Kita nak Zuhur ni. Okey, jazakallah Ustaz atas kongsian tadi, masya-Allah. Nak minta nanti Ustaz guide kami kelas-kelas yang lain yang sepatut kami ikuti. Kelas DO ni lagi apa kelas yang kami ikuti dan waktu yang dia. Insya-Allah. Jadi kita buat plan untuk orang kata nanti macam ni kan, macam kelas ni ambil okey, ambil dia punya slide, cuba untuk sampaikanlah supaya kita ingat benda tu. Okey, ambil slide, cerita, nanti kalau agak-agak baca tu tak faham tanya. Tu je. Jadi kita buat tu sebagai kita nak lengkapkan sistem kita cepat. Jadi siapa boleh cepat memang dia boleh laju lah. Okey, jangan kalau benda kita boleh buat seminggu, kenapa nak buat sebulan kan? Nak rugi lah. Okey, alright. Okey. So bertemu lagi waktu lain insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.